Memfokuskan satu topik mengenai memupuk daya ketahanan resilience di tempat kerja, dan kita sudah berada di talian sekarang ini. Tetamu jemputan kita ni iaitu Yang Mulia Tuan Muhammad Nur Razlin bin Datuk Paduka Haji Muhammad Kasim. Beliau merupakan Pegawai Latihan Kanan, Ketua Kluster Kepimpinan dan juga urus tadbir Institut Perkhidmatan Awam. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Fakhrul Razi dan Norintan. Ya, apa khabar Tuan? Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masa ni di pejabat. Dan selamat kembali bertugas di pejabat kepada semua yang bertugas di pejabat hari ini. Jadi memang kita ni kan fokuskan pada harian itu tentang peradaptasian daripada work from home tiba-tiba menuju ke proses endemik ini, tiba-tiba bekerja di pejabat. Dan ada satu yang harus ditahankan tu, tahan resilience mental kita ni, fizikal kita ni apabila beradaptasi untuk kerja di pejabat. Mungkin Tuan dapat menjelaskan secara lebih lanjut lagi tentang topik ini, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton. Jadi daya tahan ataupun resilience adalah kemampuan seorang individu untuk bertahan dalam menghadapi cabaran, kesulitan atau kegagalan tanpa menjejaskan penerusan kerja ataupun aktiviti seharian. Jadi itu dimasukkan dengan daya tahan atau dalam bahasa Inggerisnya resilience. Jadi tuannya mengenai dengan kesan ni, apakah kesan ataupun impak kepada seseorang pekerja jika mereka tidak lagi mampu bertahan terhadap cabaran atau dugaan? Kita percaya pasti ada kesan dan juga impaknya. Silakan Tuan. Ya. Jadi jika seorang individu sudah mencapai ke satu tahap di mana mereka tidak lagi dapat mampu bertahan terhadap apa jua cabaran, kesulitan, jadi antara impaknya ialah mereka kurang bermotivasi ataupun kurang berkeinginan untuk meneruskan kerja. Mereka cepat merasa letih secara fizikal dan secara mental pula boleh menyebabkan kemurungan dan segala-galanya akan menjadi negatif bagi dalam pandangan mereka. Akibatnya produktiviti akan menurun dan boleh menjejaskan prestasi kerja. Tidak mustahil juga hubungan kerja dengan orang bawahan, rakan kerja dan ketua turut terjejas. Tapi yang lebih berbahaya, kemurungan boleh mencetus gangguan mental. Jadi individu akan lebih mengasingkan diri sendiri dan sering menyalahkan diri sendiri ataupun orang lain. Perkara ini boleh membawa kepada gejala yang tidak sihat seperti putus asa dan ingin mencederakan diri. Kenapa agaknya sekarang saja ada tadi difokuskan tentang isu ini. Kalau dulu apabila kita memperkatakan tentang isu mental health, agaknya menjadi sesuatu perkara yang tabu. Apabila kita memperkatakan tentang mental health, jadi macam semua orang takut. Tapi sekarang ini adanya satu, mungkin kita ini sudah menjalani norma yang baru. Jadi paradigma cara kita berfikir pun baru. Dan sekarang itu menjadi fokus utama tentang resilience dan juga ketahanan mental. Apa komen Tuan tentang hal ini? Silakan. Ya, memang Fakhrul Razi betul sebelum ini contohnya tahun 2018 tidak banyak data mengenai dengan murung ataupun gangguan mental tapi disebabkan penularan pandemik COVID-19 di seluruh dunia, ramai yang terpaksa bekerja di rumah. Jadi memang sukar ada masanya mungkin berseorangan dalam bilik membuat kerja apa itu ini, sukar mendapatkan nasihat ataupun bantuan daripada rakan kerja lain. Besar kemungkinan seseorang itu tidak ingin mengungsikan masalah mereka dengan ahli-ahli keluarga yang lain. Tambahan lagi kesukaran dalam mengatur masa kerja dan komitmen keluarga yang menjadi satu punca stres ataupun tekanan. Oleh demikian, kerajaan seluruh dunia mencatatkan peningkatan kes murung depression dan penurunan produktiviti di kalangan yang bekerja. Menurut beberapa kajian antarabangsa kadar peningkatan gangguan mental naik sekitar 20% sehingga 30% dari tahun 2020. Jadi ini disebabkan oleh penularan pandemik COVID-19 yang mana ramai orang yang terpaksa bekerja dari rumah dan juga sebagainya, mungkin stres dan sebagainya Jadi tuannya, oleh itu bagaimana seorang itu boleh meningkatkan lagi daya tahan mereka? Mungkin ada cara-caranya atau macam mana? Silakan. Okey.
Jadi pertama sekali seseorang itu perlu mengetahui kita sebagai manusia tidak sebenarnya sempurna. Memang Tepat kita sekali. tidak dapat sentiasa menghasilkan kerja yang sempurna dan ada masanya kita ni juga menghadapi cabaran Ya. di luar kerja. Jadi kita harus mengetahui keupayaan diri sendiri dan memohon bantuan ataupun membincangkan masalah yang dihadapi dengan ketua ataupun rakan-rakan yang lain. Bawalah ketua berbincang kalau perlu berehat Ya. ataupun mengurangkanlah beban kerja buat sementara waktu. Mungkin disebabkan oleh kesihatan Betul. ataupun mungkin masalah di tempat rumah seperti mungkin ada ahli-ahli keluarga yang sakit. Jadi Ya. kita ni perlu membantu macam membawa ke hospital untuk rawatan. Yang kedua, kita sebagai manusia juga perlu meluangkan masa untuk charging bateri Ya, seumpama betul. telefon bimbit ataupun mobile phone. Kita harus berikan masa, contohnya kata ni kalau orang Islam beribadah lah tu mungkin bersama keluarga bagi mereka yang ada anak-anak, ada yang suka bersukan, bermain futsal, badminton lah tu ataupun beriadah, mungkin jogging atau hiking. Ya. Jadi jika kita ni kerja terus berterusan tidak berhenti, memang tekanan itu akan semakin meningkat, terutamanya jika seseorang itu selalu merenung kembali, mengimbas kembali kesilapan ataupun kegagalan yang dibuat sebelum ini. Dan akhir sekali jika berasa sakit, ada juga beberapa contoh mendengar daripada peserta kursus yang hadir di Institut Perkhidmatan Awam yang mengatakan semasa bekerja tu paning masa berhadapan laptop apa itu ini. Jadi itu beberapa tanda sudah tu mungkin ada baiknya kalau merasa murung ataupun bimbang yang amat anxiety ini, ada baiknya berhenti seketika dan mendapatkan bantuan profesional. Saya suka tuh tentang apa yang Tuan katakan tadi tuh, bimbang yang amat. Jadi adanya anxiety dan sebagainya. Dan kadang-kadang anxiety ini daripada petani yang indah pandai atau terasa agak sukar untuk mengawal emosi petani, dan datangnya semuanya itu daripada rehat petani yang indah menentu. Nah, memperkatakan tentang rehat ini, ada juga beberapa orang-orang kita ni, indah semualah ya. Ada juga beberapa orang kita ni kadang-kadang mengeluh mengenai apabila bekerja di pejabat, ada sistem yang diikuti. Sistemnya adalah waktu-waktu kerja dan sebagainya. Tetapi perbatasan tersebut seakan-akan indah wujud apabila bekerja di rumah. Apabila bekerja di rumah, kadang-kadang indah pulang berhenti bekerja. Jadi, apa mungkin komentar daripada Tuan sendiri? Macam mana agaknya untuk ada perbatasan ataupun menguatkan border ini antara petani dengan pekerjaan dalam suasana bukan macam pekerjaan, macam mana? Silakan. Okey. Memang dengan teknologi contohnya menggunakan Zoom, menggunakan WhatsApp, email apa itu ini, komunikasi itu cepat jadi seseorang ketua tu perlu peka dan mengetahui jika menghubungi orang bawahan mereka ataupun rakan-rakan kerja di luar waktu bekerja, bukan artinya jawapan ataupun kerja yang dipohonkan itu siap serta-merta. Kita ni anda tahu mungkin maklumat diperlukan itu berada di ofis, di pejabat, mungkin pada rakan kerja yang lain. Tambahan lagi mungkin ada komitmen, mungkin kepada keluarga, ada macam cara suka duka ataupun mungkin kepada diri sendiri. Kata ni akan mau beriadah contohnya ataupun masa tu kebetulan solatkah ataupun berzikir seorang-seorang untuk menenangkan diri. Oleh itu ketua perlu hubungi orang bawahan mereka jika keadaan yang sangat terdesak sahaja. Walau bagaimanapun orang bawahan memanglah tidak boleh block ataupun reject ataupun esok pagi baru menjawab. Itu salah juga, itu bukan etika kerja yang baik. Kalau boleh sampaikan kepada ketua, beri jawapanlah cabaran yang dihadapi, mungkin ada komitmen pada masa ini. Berikan jangka masa bila dapat menyediakan maklumat ataupun kerja yang diarahkan itu. Jadi ketua pun nyaman hati mendengar macam okey, dalam masa 2 jam 3 jam mohon maaf masa ini di luar daripada rumah, bukan di hadapan laptop. Jadi sukar akan mendapatkan maklumat itu. Yang perlunya komunikasi lah ya, komunikasi yang sehat ya antara ketua dengan orang bawahan. Macam itulah tu artinya. Dan seterusnya Tuannya, adakah ketua memainkan peranan penting dalam meningkatkan ketahanan orang bawahan mereka? Macam mana? Silakan. Ya, memang betul seorang ketua bertanggungjawab dalam membimbing dan memantau prestasi kerja orang bawahan mereka.
ketua lah tu harusnya sering bertanyakan khabar mengenai dan status kerja serta kesihatan orang bawahan mereka. Jadi menjadi tanggungjawab lah tu seorang ketua dalam mengatur dan mengimbangi tugas dan kerja orang bawahan mereka. Jangan terlampau banyak tertumpu kepada seorang pegawai kaki tangan, yang pegawai kaki tangan yang lain mungkin ada masalah tu bukan dikatakan tidak membuat bekerja, tapi mungkin tidak seimbang membuat kerja tu. Dan seorang ketua juga sendiri contohnya saya sendiri bukan semestinya juga sempurna. Bukan artinya ketua tu menentukan gagah macam memang gagah, time sakit pun gagah, time duka pun masih gagah, gagal pun gagah. Ya, ada masanya ketua ni menghadapi cabaran yang sama je orang bawahan hadapi. Betul. Jadi di sini ketua tersebut dapat berkongsi masalah sendiri dan memastikan orang bawahan mereka bersedia menjalankan tugas dengan pengawasan minima. Jadi sebuah pasukan ataupun organisasi yang resilient, yang ada daya tahan ni memang mampu menyampaikan produk ataupun perkhidmatan secara berterusan. Walaupun ketua tu contohnya disebabkan oleh kesihatan ataupun mungkin nauzubillah kalau ada apa-apa yang terjadi kepada ahli keluarga. Betul. Jadi tim ataupun kumpulan agensi boleh teruskan saja membuat kerja. Dan memangnya pun kita ni mesti berhadapan dengan realiti. Ini sebenarnya realiti kehidupan kita ni. Ada macam mana untuk kita ni beradaptasi, mengadaptasikan cara pekerjaan kita ni dengan realiti kehidupan. Kerana macam-macam yang boleh, ada macam-macam keberangkalian yang akan terjadi ni. Jadi macam mana kita ni pintar atau secepatnya kita ni meneruskan pekerjaan itu walaupun ada sesuatu yang indah diingini terjadi. Jadi kalau sekiranya seperti yang Tuan katakan tadi itu tentang tentang kesihatan mental dan sememangnya ketanian ini memerlukan pertolongan untuk meningkatkan daya tahan ini. Kalau sakit pun kita diperlukan vaksinasi kan, artinya jadi adanya kita ni minta bantuan daripada pakar-pakar dan sebagainya. Kalau dulu orang takut nih kan minta bantuan pakar ni kerana ada sesuatu negatif yang dikaitkan dengan bantuan professional help, terutama sekali lagi tentang daya tahan badan ataupun mental. Sekarang ini apa komen Tuan sebenarnya tentang meminta professional help? Jadi alhamdulillah memang nampak bukan saja dari perkhidmatan awam tapi orang awam lah tu sudah membuka kepada diri sendiri kepada permohonan bantuan profesional. Dan bagi warga perkhidmatan awam yang menghadapi cabaran ataupun tekanan di tempat kerja, bolehlah menghubungi bahagian perkhidmatan kaunseling Jabatan Perkhidmatan Awam di talian 245 7563. Jadi warga perkhidmatan awam berkenaan boleh mendapatkan khidmat kaunseling dalam apa jua isu yang menjejaskan keberkesanan dan kecekapan warga berkenaan. Tapi bagi orang awam ataupun mungkin masalah tu masalah peribadi tidak inginkan dibawa lah tu ke tempat kerja, Kementerian Kesihatan juga ada menyediakan talian harapan 145. Di antara khidmat yang diberikan adalah khidmat kecemasan dan bantuan kepada para pemanggil yang berada dalam krisis kesihatan mental. Jadi contohnya yang membawa kepada masalah psikologi atau berfikir untuk mencederakan diri itu yang paling berbahaya. Jadi talian harapan 145 ni boleh menyediakan landasan yang selamat ataupun safe space untuk membincangkan tentang masalah pemanggil berkenan. Apa jua masalah dan akan diaturkan macam perjumpaan dengan ahli-ahli profesional Kementerian Kesihatan. Iya, jadi Kementerian Kesihatan ada menyediakan juga talian harapan 145 jadi Tuan telah pun baik kita ni mengetahui bersama mengenai dengan daya tahanan di tempat kerja dan sebagainya, dan memandangkan kita baru sahaja hari ini bermulanya fasa awal endemik di mana waktu bekerja kembali seperti biasa itu bermula 7.45 hingga 4.30 minit petang. Jadi mungkin ada nasihat yang mungkin ataupun saranan ataupun tips dari Tuan sendiri bagaimana untuk kita ni memantapkan lagi daya tahan kita agar kita ni lebih memberikan hasil kerja yang lebih lagi berkualiti dan juga produktif. Ya, memang satu cabaran banyak peralihan, contohnya kebiasaan bekerja di rumah sekarang kepada peralihan kepada waktu bekerja
dikhawatiri lagi mungkin banyak yang berfikirkan contohnya anak-anak sekolah. Saya sendiri ada anak-anak kecil yang belum lagi dapat bervaksinasi, insya-Allah tahun depan. Jadi sekali lagi ingat sebagai petani manusia, walaupun kita ingin mencapai ke arah kesempurnaan, contohnya dalam beribadah, dalam bekerja ataupun dalam sukan, kita harus ingat kita bukan sempurna. Ada masanya tugas dikendalikan dalam masa yang singkat atau semasa menghadapi banyak cabaran ataupun dugaan. Dalam keadaan sebegini, mohon bantuan rakan kerja ataupun berbincang dengan ketua. Sebab ketua juga berperanan memantau status kesihatan pasukan yang mereka pimpin. Jika terdapat ada yang memerlukan bantuan dan bimbingan, ketua tu terus berikan dan mungkin menasihatkan untuk menghubungi yang pakar-pakar itu jika ketua sendiri pun tidak dapat membantu. Jangan diabaikan, jangan ditinggalkan. Dapat terus kerja saja. Itu bukan artinya ketahanan ataupun resilient yang sebenar. Dan akhir sekali, gagal ataupun membuat kesilapan bukan artinya dunia itu kan berakhir. Bukan artinya esok itu tidak ada. Ketani belajar dari kesilapan dan terus saja maju. Jangan sekali-sekali ketani berterusan menyesali akan kesilapan ataupun kegagalan, kerana ia akan membawa kepada kemurungan. Dan sentiasa kalau boleh jangan fikirkan senegatif saja. Cuba positifkan diri. Itu yang paling penting, sebab kalau kita ni fikirkan negatif, itu yang akan menjatuhkan motivasi diri sendiri. Mungkin bagaimana harapan daripada Tuan sendiri kepada pendengar ataupun penonton Ketani di Rampai Pagi ketika ini yang mendengarkan temu bual eksklusif Ketani tentang resilience dan juga ketahanan diri apabila berada di tempat kerja. Mungkin ada kata-kata yang terakhir bagi sesi wawancara ini. Silakan Tuan. Ya. Sekali lagi, jika kita menghadapi apa-apa jua masalah, bawalah berbincang. Seperti Fakhrul Razi tadi menyatakan komunikasi itu adalah penting. Sebab kita ni manusia, dia nampak kalau perkara negatif itu di dalam diri. Kita ni nampak fizikal, benda yang dalam hati orang lain dah tahu. Jadi bukan jadi salah, bukan artinya kita ni lemah. Kalau membincangkan mengenai dengan perkara yang sukar ataupun kegagalan ataupun dugaan, bawa berbincang. Insya-Allah mungkin rakan-rakan lain, ketua boleh membantu meringankan beban kita ni. Itulah sebenarnya resilience tu, di mana individu dan sebuah pasukan dan organisasi boleh meneruskan memberi perkhidmatan itu. Sebab kalau seorang karang gugur, sakit kah apa, kalau indah berjalan perkhidmatan itu macam mana? Jadi itulah resilience. Ya. Kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Tuan Muhammad Nur Razlin bin Datuk Paduka Haji Muhammad Kasim. Beliau merupakan pegawai latihan kanan, Ketua Kluster Kepimpinan dan juga Urus Tadbir bagi Institut Perkhidmatan Awam. Kata-kata saranan daripada Tuan tadi amat berguna dan amat bermakna. Dan apa yang paling penting ialah bukan sahaja berbincang bersama dengan rakan kerja atau ketua, tetapi siap siaga sedia untuk menjadi pendengar yang terbaik. Kalau ada masalah daripada rakan Ketani, kita siap-siap mendengar dan bantu apa yang sewajarnya yang Ketani mesti bantu. Kita ucapkan terima kasih Tuan. Assalamualaikum. Alhamdulillah.